Okey, kita mulakan pembesaran projek Expo 2006 iaitu Pre-Con B pada unit vektor 3 ni pula dan tajuk projek agar kawalan Muhammad Eki dalam tempoh 2 minggu tidak mencapai sasaran unit kawalan kekuatan sektor. Baik, yang kita kira silakan. One, two, three. Okay, go. Tiada Edis, tiada Denji. Salam sejahtera diucapkan. Baik, kepada para juru pria budiman, kami ini dari kumpulan Pre-Con B di Kiri Kelang akan membentangkan projek KIK yang bertajuk Kadar Kawalan Wabadin dalam tempoh 2 minggu yang mencapai sasaran di unit kawalan penyakit bawang vektor di Kiri Kelang. Kumpulan ini ditubuhkan pada 14 Januari 2019 dengan objektif membantu masyarakat yang sihat dan produktif dan slogan kami adalah aktiviti penggerak inovasi. Kumpulan kami mempunyai 7 orang ahli dan 2 orang fasilitator. Logo kumpulan kami terdiri daripada 4 elemen yang mengutamakan kasih sayang dan keprihatinan terhadap kesihatan masyarakat yang berfokus kepada penyakit denggi. Projek ini mendapat sokongan padu daripada pegawai kesihatan daerah dan semua anggota unit vektor PKD Kelang. Sana pulau ni enggak? Definisi masalah kadar adalah nilai peratusan di mana pematuhan capaian kawalan tinggi dalam tempoh 2 minggu. Denggi Outbreak Control Index DOCI. Kawalan wabak denggi adalah wabak terkawal tidak menjadi wabak tak terkawal. Dalam tempoh 2 minggu adalah tempoh saranan oleh KKM. Tidak mencapai sasaran adalah tidak mencapai 100% kadar DOCI. Di unit kawalan penyakit bawaan vektor adalah unit kesihatan awam PKD Kelang. Berdasarkan teknik W dan 1H, projek ini bermula dari Januari 2019 sehingga Jun 2020, di mana isu yang dikenal pasti melalui beberapa punca masalah. Ini merupakan carta pembangunan projek KIK berdasarkan kriteria PDCA yang ditetapkan. Projek ini menyokong misi dan misi KKM dan piagam perubahan PKD Kelang yang mengutamakan kesihatan rakyat serta kerangka transformasi perkhidmatan awam kelas 3 dan plan strategi kawalan dan pencegahan denggi kemasan 2016 hingga 2020 yang mengutamakan pengawalan dan pengurangan kes denggi. Projek ini sangat signifikan kerana ianya mengikut keadaan dan ekosistem semasa di mana jumlah wabak meningkat bagi 3 tahun berturut-turut dan kadar DOCI menurun. Pre-Con B telah menggunakan kaedah brainstorming. 10 isu dikenal pasti dan 4 isu telah disenaraikan. Isu ketiga telah dipilih dengan menggunakan kaedah SMART sejajar dengan verifikasi permasalahan di mana menunjukkan pembangunan pencapaian bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. Berdasarkan kajian isu kawalan, Pre-Con B telah mengenal pasti punca-punca masalah yang menyebabkan isu ini terjadi. Pertama, tiada pembahagian masa siasatan kes yang jelas. Kedua, tiada ahli serta borang kes. Ketiga, kurang kesedaran orang awam mengawal wabak denggi. Dan keempat, tiada prosedur standard operasi kawalan wabak denggi yang jelas. Menggunakan racun Pareto 80/20, sasaran projek telah ditetapkan sebanyak penurunan 80.9% dengan mengenal pasti 3 daripada 4 punca masalah. Projek ini menyasarkan outcome peningkatan kadar kawalan denggi dalam tempoh 2 minggu
mencapai 100% dengan mereka cipta strategi kawalan dan pencegahan denggi selaras dengan saranan QA NRA JKNS 2020. Sekiranya projek ini tidak dijalankan, ianya memberi kesan kepada jabatan dan masyarakat. Kami menggunakan analisa SWOT bagi memilih alternatif penyelesaian punca masalah. Strategi-strategi yang telah dipilih dan diperhalusi adalah: 1. Mewujudkan sistem log dalam carta ahli siasatan kes denggi. 2. Pemetaan taburan kes pre-COVID. 3. Penilaian prakawalan. 4. Disalah pendidikan denggi dalam pelbagai bahasa. Kesemua strategi telah dimasukkan ke dalam satu carta ahli perumusan yang merangkumi aktiviti siasatan, pendaftaran dan kawalan denggi. Strategi-strategi ini telah diberikan kelulusan oleh ketua jabatan yang taklimat telah diberikan kepada semua staf. Strategi 1. Sistem blok dalam carta ahli siasatan kes denggi. Sebelum strategi 1 diwujudkan, cetakan dan siasatan kes denggi adalah secara rawak dan tidak sistematik. Kami telah mewujudkan sistem blok dalam carta ahli siasatan kes denggi yang terbahagi kepada blok A dan blok B. Sistem blok adalah satu tempoh waktu ditetapkan di mana semua notifikasi perlu diselesaikan sebelum blok berikutnya. Ini akan menyebabkan tiada kelewatan dan keciciran kes yang diterima. Strategi 2. Pemetaan taburan kes pre-COVID. Strategi 2. Pemetaan taburan kes pre-COVID. Sebelum peta ini diwujudkan, tiada persepadanan yang jelas bagi kawalan denggi di lapangan dan ini menyebabkan tempat tumpuan awam dan lorong belakang rumah tertinggal semasa aktiviti kawalan dan tempoh kawalan kes dibuat melebihi 2 minggu. Terdapat 2 prototyp dalam peta pre-COVID. Prototyp 1 mempunyai satu pin biru yang membawa maksud satu kes denggi dalam tempoh 2 minggu terakhir dalam lokaliti yang diistimewa wabak. Namun begitu, penggunaan pin satu warna menyukarkan perbandingan kes sporadik, kes wabak baru dan lama. Ini menyebabkan kes sporadik berpotensi terabai dan kurang kawalan serta menyebabkan pertambahan wabak baru. Prototyp kedua mempunyai penambahan 2 warna pin. Pin kuning adalah kes terbaru didaftarkan 72 jam di lokaliti wabak. Pin merah pula adalah kes sporadik terkini. Dengan menggunakan 3 warna pin ini, kes sporadik dapat dikenal pasti dengan lebih mudah dan seterusnya peratusan kawalan lokaliti meningkat dan kececeran kawalan kes adalah minimum. Strategi 3 adalah mewujudkan borang penilaian prakawalan. Sebelum ini, tiada penilaian prakawalan dilakukan mengakibatkan aktiviti kawalan denggi kurang berkesan serta pembaziran sumber manusia. Prototyp 1 diwujudkan merangkumi beberapa maklumat penting yang perlu diperolehi oleh PPKP di lapangan seperti punca denggi di lokaliti, ketua komuniti dan strategi kawalan. Namun begitu, borang ini tidak seragam, terlalu ringkas dan menyebabkan keciciran maklumat penting. Melalui prototyp 2, borang ini telah ditambah baik dengan memasukkan beberapa maklumat yang lebih terperinci seperti huraian punca denggi di lokaliti, pemilihan strategi dan perancangan aktiviti kawalan yang lebih tepat. Strategi 4 adalah risalah pendidikan denggi dalam pelbagai bahasa. Sebelum ini, tiada bahan pendidikan khusus untuk pesakit denggi di mana beberapa bahan pendidikan yang berasingan diperlukan bagi menyampaikan maklumat aktiviti kawalan dan pencegahan denggi. Oleh itu, prototyp 1 diwujudkan di mana semua maklumat ini dipadatkan dalam satu risalah yang mempunyai 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Namun begitu, terdapat kekangan yang dikenal pasti di kalangan warga emas dan warga asing yang kurang memahami kedua bahasa ini. Melalui prototyp 2, 4 bahasa tambahan telah dimasukkan iaitu bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Nepal dan bahasa Bangladesh. Kepelbagaian bahasa yang digunakan dalam risalah ini dapat membantu pesakit denggi supaya lebih peka terhadap cara mencegah penularan denggi dari pesakit kepada orang lain termasuk golongan warga asing. Projek ini telah berjaya menunjukkan outcome dan impak yang terkala dari segi masa, tenaga kerja, bajet dan sebagainya yang akan diperincikan satu persatu. Yang pertama,
Rajah Pareto menunjukkan pengurangan punca masalah sebanyak 99.3%, lebih tinggi berbanding sasaran sebelum projek iaitu sebanyak 80.9%. Melalui strategi satu, iaitu sistem blok dalam Carta Alih Siasatan Kes Denggi, tahap keberkesanan kerja dapat ditingkatkan dengan tiada keciciran dan pengabaian kes. Ini dapat diukur melalui pengurangan yang ketara peratus kes denggi yang belum diambil tindakan dari 9.6% kepada 0.5%. Liputan aktiviti kawalan juga dapat dipertingkatkan dari 17.7% kepada 92%. Dengan peningkatan liputan aktiviti kawalan, jumlah wabak denggi telah dapat diturunkan pada bawah 80 pada April hingga Jun 2020. Sekaligus meningkatkan kadar kawalan wabak denggi melebihi 80% pada jangka masa yang sama. Dengan implementasi strategi 4, iaitu risalah pendidikan denggi dalam pelbagai bahasa, jumlah masa yang digunakan untuk pendidikan kesihatan dapat dijimatkan sebanyak 50% dalam satu aktiviti kawalan. Sebelum projek, jumlah masa untuk satu pendidikan kesihatan adalah selama 10 minit. Selepas strategi 4 dihasilkan, jumlah masa dapat dijimatkan kepada 5 minit. Selain itu, melalui strategi 3, iaitu penilaian prakawalan, telah dapat membantu mengoptimumkan sumber tenaga manusia dalam jabatan kami. Sebelum ini, tiada penilaian prakawalan dilakukan. Ini menyebabkan minimal 6 orang anggota akan dihantar untuk aktiviti kawalan. Selepas penilaian prakawalan yang terperinci dilakukan, aktiviti kawalan menjadi lebih berfokus. Bilangan anggota telah ditetapkan mengikut keperluan, iaitu seramai minimal 2 orang. Lanjutan daripada ini, penjimatan tuntutan kerja lebih masa telah menjadi lebih ketara, iaitu sebanyak RM400,896 setahun. Kos cetakan bahan pendidikan juga telah dapat dijimatkan sebanyak RM77,760 setahun kerana mesej pendidikan denggi telah dipadatkan dalam satu bahan cetakan, iaitu strategi 4. Selain itu juga, Dapatan Kajian Kepuasan Hati Pelanggan Dalaman untuk projek KIT kami menunjukkan majoriti adalah pada tahap yang cemerlang, iaitu sebanyak 63%. Bagi kajian kepuasan hati pelanggan luaran pula, untuk risalah pendidikan denggi dalam pelbagai bahasa menunjukkan majoriti juga adalah pada tahap yang cemerlang, iaitu sebanyak 71%. Melalui semua outcome tersebut, kes denggi telah dapat dikurangkan dalam daerah Kelang. Pengurangan kes denggi ini telah dapat liputan yang meluas di media massa dan sekaligus meningkatkan imej organisasi kami. Projek ini telah dapat memperlihatkan kecekapan dan kecemerlangan organisasi kerajaan dan memberi impak positif kepada jabatan kami. Potensi pengembangan projek adalah lebih mudah, murah, cepat dan efisien kerana kami menggunakan teknologi terkini dan sedia ada seperti YouTube, Facebook, Google Maps dan aplikasi percuma yang lain. Projek ini juga berpotensi besar untuk diperkembangkan bukan sahaja di daerah Kelang tetapi juga ke daerah-daerah lain. Sebagai contoh, strategi 4 iaitu risalah pendidikan denggi dalam berbagai bahasa telah diselaraskan ke semua fasiliti kesihatan di daerah Kelang. Risalah ini akan diselaraskan ke semua daerah lain di daerah Selangor. Carta Alih Pengurusan Kes Denggi yang merangkumi keempat strategi ini telah dimasukkan ke dalam Manual Prosedur Kerja Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor IKB Kelang. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan membentangkan 4 strategi projek ini dengan lebih terperinci berpandukan carta alih ini. Projek ini sangat bermakna kepada kami kerana ia telah menurunkan kes denggi yang sangat ketara sehinggakan kami berjaya mencatatkan rekod tiada wabak tak terkawan selama hampir 1 bulan dan tiada hotspot selama 2 bulan di daerah Kelang. Carta alih ini telah dikemas kini di dalam manual prosedur kerja di unit kami. Setiap strategi ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Bagi strategi pertama, iaitu penggunaan sistem blok, terdapat 2 blok masa iaitu 8 suku pagi sehingga 3 petang dan 3 petang sehingga 9 malam. Untuk makluman semua, notifikasi yang dimasukkan ke dalam sistem e-notice akan disusun mengikut susunan abjad. Sebelumnya, staf akan mencetak abjad yang berada di atas dan menyebabkan keciciran abjad yang berada di bawah. Sekarang ini, seorang staf akan mencetak semua notifikasi dan memastikan siasatan kes dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pemantauan dibuat melalui grup WhatsApp oleh penyelia untuk mengetahui perkembangan terkini hasil siasatan, dan jika terdapat siasatan yang masih banyak, mobilisasi anggota akan dibuat bagi memastikan bilangan belum diambil tindakan dapat diminimalkan. Semasa siasatan kes melalui panggilan telefon, strategi 4 digunakan pakai di mana perkara 1, 3 dan 7 adalah mesej yang kita tekankan kepada pesakit denggi. Perkara 1 adalah berada di rumah
rumah selama seminggu sejak mula demam. Perkara 3, minum cecair secukupnya. Dan perkara 7, sampaikan mesej ini kepada keluarga dan kawan-kawan yang lain. Uniknya strategi ini, mesej-mesej penting telah dipadatkan dalam sehelai risalah dan ianya memudahkan anggota untuk memberikan nasihat kesihatan. Seterusnya, kami akan memetakan hasil siasatan kes di peta Peakon V yang menggunakan aplikasi Google Map yang sedia ada, mudah dicapai dan tanpa kos tambahan. Sebelum ini, tiada pemetaan dilakukan dan tiada persepadanan jelas untuk aktiviti kawalan. Dengan strategi 2 ini, kami telah wujudkan 3 pin yang berwarna berbeza di mana ia membezakan kes terkini, kes sporadik dan kes yang dalam tempoh 14 hari. Lakaran persepadan peta yang sejajar dengan pergerakan nyamuk Aedes iaitu boleh terbang 200 meter radius. Dengan pertambahan 2 pin yang berwarna ini, radius kawalan denggi akan menjadi lebih dinamik dan meluas mengikut kes terbaru yang didaftarkan seperti yang tertera di slide ini. Selepas pemetaan dibuat, seorang PPKP akan melakukan penilaian kawalan iaitu strategi ketiga. Melalui strategi ini, PPKP akan mengenal pasti punca pembiakan nyamuk Aedes adakah berada di sedaran luar ataupun dalam premis dengan melakukan perancangan strategi yang berfokus bersama pelibatan ketua komuniti. Dengan ini, aktiviti kawalan denggi adalah menyeluruh dan berkesan. Setelah penilaian risiko dilakukan, kami akan menghantar pasukan untuk melakukan aktiviti kawalan berdasarkan kepada penilaian dan peta yang telah dibuat dengan sehelai risalah yang mempunyai 7 pendidikan dan 6 bahasa ini. Ia memudahkan anggota untuk memberikan maklumat kesihatan kepada komuniti dan seterusnya kepada pesakit denggi tentang pencegahan dan kawalan denggi. Untuk makluman pihak juri, dengan keempat-empat strategi ini, PKD Kelang telah menjadi juara dalam kempen Selangor Gempur Aedes KSGA 2 tahun berturut-turut. Selain itu juga, PKD Kelang telah mendapat penghargaan dari KKM. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada PKD Kelang. Jadi saya buka 10 minit untuk sesi Q&A kepada pihak ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, tanya kepada kumpulan Peakon V. Tanya kerana 2 tahun berturut-turut telah berjaya mendapat anugerah daripada JKN Selangor. Terima kasih. Melawan Aedes kan. Okey, sebab kita dalam KIK, tanya KIK, jadi kita kena ikut sikit lah kan bagaimana cara penulisan KIK itu dibuat. Okey, soalan pertama saya, bagaimanakah kumpulan ini memilih masalah ini? Terima kasih kepada soalan yang daripada pihak juri. Kami telah menggunakan terima kasih kepada pihak juri. Kami telah menggunakan kaedah SMART, di mana kaedah SMART ni telah kami guna pakai untuk mencari punca-punca masalah. Yang mana kami telah sebelum kaedah SMART tu, dari mana datang masalah itu? Okey, sebenarnya Puan, untuk mantan pihak juri, kami telah buat brainstorming melibatkan kesemua ahli kumpulan. Daripada brainstorming itu kami telah kena pasti 10 masalah dan daripada 10 masalah kami telah senarai pendek kepada 4 masalah yang telah ketara. Dan daripada 4 masalah itu menggunakan kaedah SMART, kami telah melihat kepada punca masalah yang ketiga yang diangkat menjadi isu kepada topik KIK pada pagi ini. Okey, dalam buku yang kita dapat tak ada pula slide tu, tak ada pula tulis brainstorming. Okey, dari buku yang kita dapat ni tak ada pula dijelaskan ada brainstorming, cuma terus kepada kaedah SMART je. Hello? Dengar tak? Ya, dengar. Okey. Tapi sebenarnya Puan Juri, sebenarnya memang ahli kumpulan telah Okey. Tak apa. Sebab tu kita nak penjelasan lah. Kalau ada okey lah. memang ada dalam bulet memang kita telah letakkan, di mana dalam bulet tu kita telah nyatakan kita telah menjalankan perbincangan melalui brainstorming lah, dan 10 masalah telah dikenal pasti dan 4 masalah telah disenarai pendek dan menggunakan kaedah SMART.
kami telah melihat kepada strategi kepada punca masalah yang ketiga yang mana Okey. Yang disenarai pendekkan menjadi 4 tu berapa? ah, 10 tu brainstorming. Dari 10 masalah tu dijadikan 4 tu guna tools apa? kita menggunakan kaedah SMART. Kaedah SMART bukan kalau aku dipilih jadi satu dulu. Oh, brainstorming tersebut. Brainstorming tersebut. Ada 10 masalah kan? Betul. 10 masalah. Betul. 10 isu. So, kumpulan buat brainstorming guna dapat 10 isu. Okey. Dari 10 isu tu jadikan 4 itu guna kaedah Verifikasi. SMART. Okey, kita akan verifikasikan masalah itu. Ya, daripada 10 tu kita akan verifikasikan kepada 4 punca masalah, di mana kami dapat lihat daripada melalui kaedah verifikasi, kami dapat lihat masalah yang ketiga iaitu kadar kawalan DOCI yang tidak mencapai tempoh 2 minggu, menunjukkan penurunan iaitu tidak mencapai 100% mengikut saranan KKM. Bagi lagi 3 lagi punca masalah semuanya mencapai. Okey, kemudian dan tinggal 4 masalah. So, dari 4 masalah tu guna SMART dapat 1. Betul. Betul. Okey, seterusnya soalan saya Ishikawa. Okey, kita rujuk kepada Ishikawa. Okey, balik pada slide sebelumnya. Okey, daripada punca, okey, Ishikawa ni adalah punca masalah. Okey, daripada punca-punca masalah ini, kalau kita lihat dalam slide tu kita ada banyaklah kan. Betul. Okey, soalan saya, bagaimanakah kumpulan memilih, okey, dari kategori awam tu, bagaimana kumpulan memilih kurang kesedaran orang awam? Dalam pengurusan tu, bagaimana, kenapa dipilih tiada analisa taburan kes? Okey. Okey, sebenarnya terima kasih kepada soalan puan tu juga. Okey. Melalui kaedah Ishikawa, catat tulang ikan. Okey, kami masih juga menggunakan kaedah brainstorming melibatkan kesemua ahli kumpulan. Bagaimana guna brainstorming? Untuk maklumat para juri, setelah kita mengenal pasti 4 masalah ini, kita menggunakan Ishikawa. Dalam Ishikawa kita memperisikan lagi dengan menggunakan teknologi SWOT, iaitu Strength, Weakness, Opportunity dengan Threat. Melalui itu kita telah mengklasifikasikan semua jawapan dan kita tengok yang mana yang boleh diterima keputusannya. Okey, tak ada. Maksud saya, balik ke Ishikawa yang asal tadi. Okey puan. Okey, dari semua ni kita ada lebih kurang 20 ni. Betul. Bagaimanakah kumpulan hanya memilih 4 tu? Dan 20 tu jadi 4 tu. Okey. Itu soalan saya. Okey, kita masih menggunakan Kumpulan guna tu siapa untuk memilih hanya punya 4? Okey, kami masih lagi menggunakan kaedah brainstorming yang mana kami lihat mana masalah yang boleh diselesaikan dalam projek ini. Dan 4 perkara yang punca masalah yang mana kami telah lihat yang boleh diselesaikan dan telah kami angkatkan untuk diselesaikan dalam projek KIK ini. Yang selebihnya tidak dapat diselesaikan atas faktor-faktor tertentu. Okey, kalau kumpulan guna brainstorming pun, kumpulan kena ada bukti. Kan, kalau misalnya kumpulan ada 8 orang, so berapa orang yang memilih untuk dalam masalah itu. Kan, kita tak boleh daripada 20 punca ni, kita hanya sukasi dia ambil tukar. Selalunya kita, kalau di bawah ni, paling dari sukasi kan. Betul. So, kumpulan kena buktikanlah bagaimana pemilihan itu. Dan kena nyatakan itu bagaimana boleh pilih 4 punca ini. Okey? Okey. Jelas tak? Jelas puan.
Dia apa yang saya cuba sampaikan tu? Dengar, jelas Puan. Okey. Okey, itu saja dari saya. Okey, so all the best to the team. Terima kasih Puan. Ada lagi soalan lain? Dari ini untuk soalan Q&A ada lagi soalan daripada Budi. Okey, Assalamualaikum. Pasukan PKD daripada daerah Kelang. Waalaikumsalam Puan. Okay, soalan saya, adakah data resmi berkenaan dengan pengesahan atau perakon daripada pihak pentauliah bagi strategi 1 dengan strategi 4 ni dibuat? Pengesahan dari pihak pentauliah. Saya dapat kelulusan. Saya dapat kelulusan. Okey. Terima kasih kepada soalan daripada pihak juri. Okey, kelulusan telah diterima dari kami telah memohon permohonan daripada Pegawai Kesihatan Daerah dan kami telah mendapatkan kelulusan daripada Pengawasan Daerah untuk menjalankan strategi 1, 2, 3 dan 4. Dan Dia punya kalau saya tadi, dia punya data rasmi dia lah, sama ada punya mesyuarat ke, surat rasmi ke, yang mengesahkan data ahli tu diubah daripada data ahli yang sebenar tadi. okey, untuk makluman pihak juri, kesemua strategi ini telah dikemas kini dan telah dimasukkan ke dalam menu prosedur kerja di unit kami dan telah mendapat kelulusan daripada pihak Pegawai Kesihatan Daerah. Kita nak tahu adakah prosedur tu di PKD daerah Kelang sama dengan daerah-daerah lain yang menguruskan kesihatan ni? Tidak sama Tuan. Tak sama, hanya di PKD daerah Kelang. Betul Tuan. Okey, kalau macam itu, macam mana nak disevaluaskan ke PKD yang berlainan seperti mana kata nak dibawa ke daerah lain tu kalau dia punya data ahli tak sama dengan daerah-daerah lain? Tak dengar Tuan, boleh ulang sekali Tuan? Macam mana kita masuk daerah-daerah lain? Okey, dalam penyebaluasan yang tuan-tuan kata tadi, Okey. kita di 1 hingga 4 ni nak disevaluaskan ke daerah untuk pengembangan projek Okey. ke Pangkalan Jaya, Hulu Langat, Gombak dan sebagainya. Tetapi tuan katakan tadi, data ahli tersebut adalah berlainan bagi setiap daerah. Bagaimana nak disevaluaskan? Okey, macam ni Tuan. Kami telah sepakat dengan semua ahli kumpulan di mana kami akan melakukan penyeragaman keempat strategi ini melalui permohonan kepada unit kawalan vektor JKNS Negeri Selangor untuk diguna pakai dan diguna pakai kepada seluruh daerah di JKNS. Adopt dan adapt. Okey, bermakna dah dibuat atau belum? Ini merupakan potensi perkembangan akan dibuat. Akan mana akan belum lagi dilaksanakan lah. Betul Tuan. Okey, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Puteri Juru dan Mata Ustaz Ahmad. Jadi terima kasih ucapkan kepada tangan yang pertama daripada kumpulan ekonomi pada unit sektor Pejabat Kesihatan Daerah Kelang yang telah projek Kadar Kawalan Format ini dalam tempoh dan pencapaian saran unit kawalan Kekol. Terima kasih diucapkan sekali. 1, 2, 3. Terima kasih. Okey, kita akan berdekat masa 5 minit untuk yang peserta seterusnya dan mohon sebagai beriklan untuk penyiaran untuk mereka luas pada peserta seterusnya. Okey,